Yeah, yeah, yeah. Habibi. Ricky Rick. Alla mafia. Hon är farlig. Olaglig. En riktig galning. Habibi. Hon är tia. Som min Ia. Mamacita. Habibi. Hon är farlig, olaglig, en riktig galning. Habibi. Hon är tia, som min Ia. Mamacita. Habibi. Hon är sjukt inget normalt. Hon är så pengar alla shunos här vill ha. Hon är så jet, hon är Bennys bästa kram. För varje gång vi träffas så får jag det jag vill ha. Habibi, Habibi, Habibi. Go down low, wine slow for the remix. Habibi, Habibi. Hon skakar sin gött, gör mig hungrig, feel me. Na na na, kusen har fått mig att falla la. Jag vill att du träffar min mamma. Blicken du ger för mig, aj aj aj. Habibi, du är så sexy. I sängen du är hetsig. Baby du är felfri. Habibi du är jetski. Hon är farlig, helt olaglig. En riktig galning. Habibi. Hon är tia, som min Ia. Mamacita. Habibi. Du är min väst här i väst. Hai guys, Assalamualaikum. Korang tahu tak siapa itu Imam Ghazali? Okey, sini saya akan terangkan. Okey, nama Imam Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Ibni Muhammad Al-Ghazali atau lebih dikenali sebagai Imam Ghazali. Beliau lahir di Tusia, Iran, Khurasan pada tahun 450 Hijri persamaan 1058 Masihi. Beliau dikenali sebagai Al-Ghazi di dunia barat. Panggilannya pula Abu Hamid, Hujjatul Islam, Siraj Al-Mujtahidin dan Zain Al-Abidin. Keluarga orang yang beragama, ayahnya bekerja menenun kain dari bulu biri-biri dan hasil tenunan itu dibawa ke kota untuk dijual. Okey, seterusnya adalah ayahnya suka bergaul dengan al-ulama dan juga para sufi sambil memetik ilmu-ilmu agama. Ketika beliau belajar di Jurjen, beliau telah sempat bernikah dan dikurniakan 4 orang anak dan 4 orang anak, iaitu 1 lelaki dan 3 perempuan. Malangnya anak lelaki beliau telah meninggal dunia, yang bernama Hamid. Tarikh wafat beliau adalah 14 Jamadil Akhir 505 Hijrah. Agama beliau adalah Islam. Tempat tinggal beliau adalah kampung bernama Ghazalah. Okey guys, seterusnya adalah pendidikan awal beliau. Okey, pendidikan awal ni pada mulanya dia dan adiknya belajar di Al-Madrasah An-Nizamiyah di Tus kerana pada ketika itu ayahnya berada dalam kesepitan. Ini di atas arahan ayahnya. Madrasah ini diasaskan oleh Perdana Menteri kepada Al-Sultan Aslan. Beliau telah belajar fiqh daripada seseorang yang alim yang bernama Syekh Muhammad Ibnu Muhammad Radkani. Okey, beliau juga ni telah mempelajari ilmu nahu dan ilmu hisab dan telah berjaya menghafal Al-Quran. Setelah beliau pergi ke Jurjen dan berguru dengan Syekh Abu Nas Ismail bin Nas adalah Adah Al-Ismail. Lalu pada tahun 473 Hijri, beliau pergi ke Al-Madrasah An-Nizamiyah dan berguru dengan Syekh Diyauddin Abu Al-Mafi Abdul Malik Ibnu Abdullah Al-Juwaini. Guru ini dikenali sebagai Haramain kerana dia telah mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ketika di pusat pengajian tinggi, beliau belajar ilmu agama dan bahasa seperti ilmu fiqh, usul, mantik, ilmu falsafah, ilmu kalam dan ilmu perdebatan. Okey guys, seterusnya adalah pendidikan awal beliau. Okey, pendidikan awal ni pada mulanya dia dan adiknya belajar di Al-Madrasah An-Nizamiyah di Tus kerana pada ketika itu ayahnya berada dalam kesepitan. Ini di atas arahan ayahnya. Madrasah ini diasaskan oleh Perdana Menteri kepada Al-Sultan Aslan. Beliau telah belajar fiqh daripada seseorang yang alim yang bernama Syekh Muhammad Ibnu Muhammad Radkani. Okey, beliau juga ni telah mempelajari ilmu nahu dan ilmu hisab dan telah berjaya menghafal Al-Quran. Setelah beliau pergi ke Jurjen dan berguru dengan Syekh Abu Nas Ismail bin Nas adalah
Adah Al-Ismail. Lalu pada tahun 473 Hijri, beliau pergi ke Al-Madrasah An-Nizamiyah dan berguru dengan Syekh Diyauddin Abu Al-Mafi Abdul Malik Ibnu Abdullah Al-Juwaini. Guru ini dikenali sebagai Haramain kerana dia telah mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ketika di pusat pengajian tinggi, beliau belajar ilmu agama dan bahasa seperti ilmu fiqh, usul, mantik, ilmu falsafah, ilmu kalam dan ilmu perdebatan. Seterusnya adalah pekerjaan Imam Ghazali. Okey, selepas kewafatan gurunya, Al-Ghazali mengembara ke Al-Askar, iaitu Baghdad, dan bertemu dengan menteri bernama Nizam Al-Mulk. Beliau dilantik oleh menteri sebagai profesor di Universiti Nizamiyah. Beliau juga melibatkan secara langsung dalam bidang pengajaran. Kuliah yang disampaikan oleh beliau adalah dihadiri sehingga 400 orang pelajar, termasuk golongan-golongan pembesar kerajaan pada ketika itu. Setelah 4 tahun pemegang jawatan itu, beliau meninggalkan Baghdad untuk mengasingkan diri. Setelah mengasingkan diri, beliau telah diminta oleh Sultan untuk mengajar kembali di Universiti Nizamiyah itu lagi. Setelah beberapa tahun kembali mengajar di universiti tersebut, beliau memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk mendirikan sebuah madrasah untuk mengajar dan mendidik serta mengamalkan cara hidup sufi sehingga ke akhir hayatnya. Seterusnya, 8 kitab Imam Al-Ghazali yang terkenal di Malaysia. Yang pertama, Ar-Risalah Al-Laduniyah. Kedua, Al-Muti' min Ad-Dalam. Ketiga, Bidayah Al-Hidayah. Keempat, Minhaj Al-Abidi. Kelima, Milan Al-Amal. Keenam, Kabilah As-Sa'dah. Ketujuh, Mishka Al-Anwar. 8, Ihya Ulumuddin. Okey guys, seterusnya dengan penulisan. Okey, penulisan ni terbahagi kepada dua, iaitu ilmiah dan umum. Dari segi umum, menggunakan gaya bahasa dan huraian agar mudah dan sesuai ditujukan kepada masyarakat yang tidak sempat mengikut pengajian dan peringkat tertinggi. Cara ini lebih tertumpu kepada dalam asas keagamaan dan akhlak seperti Bidayah Al-Hidayah dan Minhaj Al-Bidin. Dari segi ilmiah, beliau menggunakan gaya bahasa yang agak rumit sesuai dengan kemampuan individu yang mempunyai daya keintelektual yang tertinggi dalam memahami sesuatu perkara yang dibincangkan seperti bidang falsafah, usul al-fiqh dan tasawuf. Sasa. Awati. Kau tunggu siapa kat sini? Tunggu Nat, tak datang lagi. Oh, aku nak tanya kau sesuatu boleh? Oh, pasal Imam Ghazali ke? Ya. Okey. Aku nak tanya kau, apakah kepakaran yang dimiliki oleh Imam Ghazali ya? Oh, aku dah siap dah. Imam Ghazali adalah seorang cendekiawan Islam yang memiliki kepakaran dalam bidang teologi dan hukum Islam. Beliau juga dikenal sebagai seorang pemikir yang mencari keseimbangan antara ilmu pengetahuan rasional dan spiritual dalam tradisi Islam. Begitu. Bagaimanakah Imam Ghazali ni boleh menjadi inspirasi kepada kita? Imam Ghazali ni dapat jadi inspirasi pada kita sebab dia dia ni tekun dalam mengejar ilmu pengetahuan. Lepas tu dia ni keinginan dia untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan keimanan serta dia mencari keseimbangan antara akal dan hati boleh memberikan inspirasi lah untuk kita dalam menggali pemahaman yang mendalam dalam kehidupan. Adakah Imam Ghazali ni telah melakukan sesuatu yang ingin dilakukan suatu hari nanti? Ada. Imam Ghazali ni dia mengajar pengetahuan secara menyeluruh dan mencari pemahaman holistik terhadap kehidupan. Aku juga macam haraplah macam dapat terus mengejar pengetahuan macam Imam Ghazali. Aku nak tanya kau lah pula dua soalan. Kalau kau boleh bertemu dengan Imam Ghazali pada hari ni kan, apa soalan penting yang kau nak tanya dekat beliau? Kalau aku boleh jumpa dengan Imam Ghazali pada hari ini, aku ingin bertanya dengan beliau tentang bagaimana kita dapat melihat hubungan antara akal dan iman dalam Islam dan bagaimana umat Islam dapat menemukan keseimbangan dalam Islam. Aku terfikir
kenapa kau nak tahu sangat pasal Imam Ghazali ni? Soalan ni aku tujukan kerana seperti kita tahulah kan, Hmm. Imam Ghazali ni dikenali sebagai cendekiawan Islam yang memiliki wawasan mendalam tentang akal dan iman. Dengan pertanyaan tentang iman ni, kita dapat memperolehi wawasan secara langsung dari tokoh terkemuka dalam sejarah intelektual Islam. Okay, ni last soalan lah kan. Apa pengajaran hidup berdasarkan personality yang kau pelajari daripada beliau lah? Pengajaran hidup dari Imam Ghazali ni menekankan penting aspek spiritual, etika dan keseimbangan dalam menjalani kehidupan seharian. Selain itu, beliau juga menekankan perlunya integrasi antara ilmu dan amalan dalam mengembangkan diri secara holistik. Okey dah Sasa, aku dah lambat ni. Bye. Nak pun dah sampai dah. Bye-bye. Jadi, apakah kata-kata yang kita boleh pelajari daripada Imam Ghazali? Okay. Jadi ada tiga kata-kata mutiara yang saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Yang pertama, Imam Ghazali dia pernah berkata, jika kita inginkan sesuatu yang kita suka, kita haruslah melalui perkara yang kita benci. Contohnya macam sekarang lah kan, saya sebagai seorang student yang nak belajar, yang kita nakkan sampai ke ijazah dan sebagainya, kita kena hadap dengan bangun pagi, kita kena hadap dengan jam, kita kena banyak assignment, kena marah dengan lecturer dan sebagainya. Jadi banyak ujian yang kita kena lalui untuk mendapatkan apa yang kita suka, iaitu kita nak berjaya dalam pelajaran. Seterusnya, Imam Ghazali pernah berkata, belajarlah bersungguh-sungguh dan elakkan daripada kemalasan dan kebosanan. Jikalau tidak, kita akan berakhir dalam kesesatan yang berbahaya. Kat sini kita nampak kebiasaannya orang-orang yang mengelakkan daripada belajar ataupun menimba ilmu dan sebagainya, kita nampak mereka ni kebiasaannya cenderung ke arah perkara-perkara yang negatif. Seperti contohnya lah, seperti macam kita nampak zaman sekarang ni remaja-remaja yang terlibat dengan dadah, terlibat dengan kongsi kelab malam, rempit dan sebagainya. Ini adalah kerana kurangnya ilmu pengetahuan dan juga mereka tak berminat dalam menceburi diri dalam ilmu. Yang ketiga, Imam Ghazali pernah berkata, ilmu tanpa tindakan adalah sia-sia dan tindakan tanpa ilmu adalah berbahaya. Okey, contohnya dekat sini, kita tahu kalau orang tu dia pandai drive, dia dah ambil kelas apa semua, tapi dia tak boleh nak drive. Okey, jadi sia-sialah ilmu dia tu, sia-sia duit dia yang dia dah belanjakan untuk belajar drive. Tapi macam mana pula kalau orang yang nak drive tapi dia tak belajar? Mestilah benda tu berbahaya untuk diri dia dan juga untuk orang lain. Jadi kat sini, macam mana yang Imam Ghazali cakap tadi, ilmu tanpa tindakan adalah sia-sia dan tindakan tanpa ilmu pula memang sangatlah berbahaya. Jadi, marilah kita mengaplikasikan kata-kata mutiara ini dalam kehidupan kita. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang biodata Rene Descartes. Korang tahu tak siapa Rene Descartes tu? Rene Descartes itu dia dilahirkan pada tarikh 31 Mac 1596. Tempat lahirnya di Perancis. Dan korang tahu tak bila kematiannya berlaku? Kematiannya berlaku pada 11 Februari 1650. Umur dia ketika itu pada umur 53 tahun. Dan nama ibunya Jenny Brechert. Dan bapanya bernama Joachim. Tempat tinggal dia ketika itu di Stockholm Empire, Sweden. Dan dia beragama Gereja Katolik Roma. Sekian, terima kasih. Soalan yang pertama, apakah kepakaran yang dimiliki oleh tokoh yang kami bincangkan? Tokoh yang kami bincangkan adalah Descartes. Descartes merupakan seorang tokoh aliran fikiran rasionalisme pada abad ke-17 di Eropah. Beliau juga memiliki kemahiran dalam matematik serta sains, dalam bidang sains lah. Beliau telah banyak menyumbang dalam bidang sains. Yang pertama sekali, beliau telah menyumbang pereka sistem koordinat.
Beliau juga mengasaskan geometri analisis, satu perhubungan antara algebra dan geometri yang amat penting dalam membuat kalkulator dan analisis. Beliau juga telah memecahkan cara untuk membuat komputer elektronik yang pada masa itu telah dibincangkan oleh masyarakat Eropah. Jadi beliau telah memecahkan cara-cara untuk membuat komputer. Beliau juga mulai mahir dalam membuat mesin. Beliau seorang yang perekah mesin pada zaman itu, seperti komputer elektronik. Itulah kepakaran yang dimiliki oleh beliau. Soalan yang kedua, bagaimanakah tokoh tersebut menjadi inspirasi buat anda? Jadi pada pendapat saya, tokoh Descartes ni seorang yang berfikiran rasionalisme. Jadi fikiran rasionalisme ni adalah fikiran yang baik, yang positif. Jadi kalau kita mau jadi seorang yang hebat, kita perlu berfikir rasional. Kan? Kita perlu berfikir rasional, berfikiran positif dan baik. Barulah kita boleh menjadi seperti Descartes, orang yang hebat pada zaman itu. Yang bagi menjawab soalan 3 adalah ya, kerana selepas sahaja idea beliau muncul, telah pun muncul pula tokoh-tokoh pemikir dan ahli-ahli falsafah yang lain untuk menyokong dan memperkukuhkan serta memperkemaskan lagi ideanya yang berasaskan pengguna akal dan fikiran bagi masa kini. Sekiranya saya berjumpa dengan beliau, saya ingin menanyakan soalan penting, iaitu mengapakah dia mengeluarkan buku berjudul Discourse on the Method of Rightly Conducting One's Reason and Seeking the Truth in the Sign, dikeluarkan dalam bahasa Perancis, dan kenapa tidak mengeluarkannya dalam bahasa Latin ataupun bahasa Inggeris. Itu sahaja. Sebab saya mengeluarkan soalan itu adalah saya ingin tahu juga kenapa dia tidak mengeluarkan buku itu dalam bahasa Latin maupun bahasa Inggeris, dan kenapa perlu dalam bahasa Perancis, dan apa akan jadi sekiranya dia mengeluarkan buku itu dalam bahasa Latin. Selain itu juga saya ingin tahu apakah kandungan dalam Discourse on the Method yang Descartes telah mengeluarkan, yang Descartes telah terbitkan pada waktu itu. Pengajaran dan personality yang kami boleh ambil daripada Descartes ialah Descartes ini rajin mempelajari ilmu sains. Beliau juga telah mewujudkan pelbagai tokoh-tokoh falsafah di barat serta digelar sebagai bapa falsafah moden. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, so saya akan menyampaikan falsafah yang boleh diambil dari tokoh René Descartes ni. Okey, René Descartes ni dia lebih tertumpu kepada peranan akal dan juga diri seseorang individu itu sendiri. René Descartes ni juga selalu mengamalkan I think therefore I am, iaitu saya berfikir kerana itulah diri saya. Bagi beliau, akal adalah asas dan panduan bagi mencapai kebenaran. René Descartes juga pernah berkata, kita tidak boleh mengatasi sifat keraguan kerana hanya dengan keraguan kita boleh menghapus keraguan. Okey, so Wawa, apa kesimpulan yang boleh kita ambil dari René Descartes ni? Kesimpulannya, kita perlu ambil ialah René Descartes ini dia berfikiran luar kotak. Jadi pengajaran yang baik perlu diikuti, pengajaran yang jahat perlu ditinggalkan. Saya akan menceritakan sedikit biodata mengenai tokoh yang tersuhur, iaitu Buya Hamka. Mulakan dengan nama beliau, iaitu Buya Hamka. Buya Hamka nama sebenar ialah Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi dan tarikh lahir tersebut pada 17 Februari 1908. Beliau juga wafat pada 24 Julai 1981 di Jakarta. Agama beliau ialah Islam.
Dan Buya Hamka ini adalah seorang ulama dan tokoh Islam yang sangat mendalami dan mendedikasikan dirinya dalam agama Islam. Mendedikasikannya untuk agama Islam. Beliau dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama di Minangkabau, Sumatera Barat. Seterusnya saya meneruskan lagi dengan bangsa beliau. Buya Hamka ini adalah tokoh Indonesia yang merupakan bahagian dari bangsa Indonesia. Beliau seorang ulama, penulis dan cendekiawan. Buya Hamka ini memainkan peranan penting dalam pembentukan identiti keagamaan dan kebudayaan di Indonesia. Okay, seterusnya saya menceritakan sedikit tentang keluarga beliau. Buya Hamka ini ditubuhkan dalam lingkungan keluarga yang sangat kaya dengan nilai-nilai keislaman dan budaya Minangkabau. Keluarga Buya ini memberikan landasan yang kuat bagi Buya Hamka untuk mendalami agama dan menjadi seorang ulama. Buya Hamka atau lebih dikenali sebagai Syekh Abdul Malik Karim bin Amrullah. Beliau merupakan seorang tokoh juga seorang ulama yang tersohor di Indonesia. Beliau juga terkenal dengan sebagai seorang penulis iaitu novel Di Bawah Lindungan Kaabah, juga terkenal sebagai seorang ulama yang mengembangkan ilmu agama Islam di Indonesia. Buya Hamka boleh menjadi inspirasi untuk kita dengan dedikasinya dalam bidang agama, sastra, falsafah dan pendidikannya. Kepakaran beliau mencerminkan untuk terus belajar dan menyumbangkan kepada masyarakat. Kecekalan beliau dalam menuntut ilmu dan menyebarkan syiar Islam dapat menjadikan inspirasi untuk kita juga masyarakat untuk menambahkan ilmu dan menyumbangkan ilmu kita kepada masyarakat yang lain, juga menjadikan kita hidup lebih berintegriti dan kebijaksanaan. Jika ada perkara positif yang anda ingin lakukan pada masa hadapan dan diilhamkan dengan nilainya tersendiri, itu juga boleh menjadikan sumber motivasi yang baik. Jika kita merenung persoalan yang mungkin penting, kita boleh menggali lebih dalam tentang wawasannya yang terkait dalam pendidikan, toleransi atau mesej-mesej agama yang ingin disampaikan pada era moden sekarang ini. Soalan-soalan sebegini boleh memberikan pandangan yang berharga dengan merenung nilai-nilai yang relevan untuk masyarakat kini. Baiklah, apakah personaliti yang saya belajar daripada Buya Hamka? Dengan mengingatkan apabila beliau dipenjara oleh Soekarno selama 2 tahun 4 bulan, dan apabila Soekarno mati, beliau telah mengirimkan surat kepada Buya Hamka untuk mengimamkan solat jenazah beliau. Dan Buya Hamka tanpa berfikir panjang pergi untuk menyolatkan jenazah Soekarno yang dulunya telah memenjarakan beliau tanpa sebarang sebab yang kukuh. Dan di situlah saya belajar bagaimanakah Buya Hamka menjadi seorang yang sangat pemaaf, sehingga kan beliau sanggup untuk mengimamkan solat jenazah seseorang yang telah memenjarakan beliau begitu lamanya.
Baiklah, untuk bahagian seterusnya iaitu falsafah yang dipegang oleh Buya Hamka, iaitu tokoh kita. Saya bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu tentang kehidupan, tentang ilmu serta tentang cinta. Baiklah, kita mulakan dengan falsafah tentang kehidupan, iaitu jangan takut jatuh kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak akan pernah jatuh. Jangan takut gagal kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah kerana pada kesalahan yang pertama kita dapat menambah ilmu untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Ketahuilah bahawa kegagalan itu adalah sesuatu benda yang pasti dalam hidup setiap dari kita, dan kita mestilah terus mencuba sehabis baik sehingga kita dapat mencapai titik kejayaan yang kita inginkan. Baiklah, seterusnya falsafah tentang ilmu. Buya Hamka berkata, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun, ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Hidup sebagai seorang hamba bertuhan, pastinya ilmu serta iman perlulah seiring dan menjadi panduan utama bagi kita. Akhir sekali adalah falsafah tentang cinta. Di dalam sebuah buku yang dikarang oleh Buya Hamka, iaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, beliau menuliskan satu kata-kata, iaitu cinta itu ada banyak pintu, namun cinta yang paling tulus adalah cinta kerana kesian. Mengapa cinta kerana kesian adalah cinta yang paling tulus? Kerana cinta kerana kesian adalah sebuah cinta yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesian atau sifatnya iaitu Rahman terhadap kita apabila kita berada di hari akhirat kelak.